Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa syur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey, terima kasih Kak Irul untuk bacaan doa tu tadi. Okey. Cikgu share screen. Okey, sorry. Kita daripada depan. Okey. Untuk hari ni kita akan masuk bahagian kedua untuk bab 9 poligon asas. Okey. Kita akan pergi kepada sorry. Kita akan pergi kepada sifat segitiga dan sudut pedalaman serta sudut peluaran segitiga. Okey, semalam kita dah belajar pasal poligon sahaja. Jadi hari ini kita akan sambung dengan satu bentuk poligon iaitu segitiga. Kita akan kaji, kita akan tengok apakah sifat-sifat segitiga. Kemudian sudut pedalaman bagi segitiga serta sudut peluarannya. Okey. Okey, kita teruskan. Okey, ini yang akan belajar dalam bab ni dalam tajuk hari ni. Okey, sifat segitiga, sudut pedalaman dan sudut peluaran. Okey. Okey, sifat segitiga. Sifat segitiga ni kita akan kelaskan dia ikut kepada dua keadaan. Okey, yang pertama berdasarkan sifat sisi ataupun sifat sisi lah, sifat garisan ni. Garis sisi dia, sisi. Okey, yang membentuk segitiga ni ada tiga sisi. Macam segitiga ni ada tiga sisi. So kita tengok pada sifat sisi. Okey, berdasarkan sifat sisi ni ada tiga jenis. Okey, tiga jenis segitiga, iaitu segitiga sama sisi di mana panjang setiap sisi di sini, sisi pertama yang cikgu tikkan ni, sisi kedua dan sisi ketiga panjangnya sama. Saiz dia adalah sama. Okey, ini yang dituliskan di sini, sifat geometri dia. Semua sisi adalah sama panjang. Okey. Kemudian semua sudut, bila semua sisi ni sama panjang, maka semua sudut yang terbentuk di dalamnya, sudut di sini. Cek tu ke warna lain. Sudut di sini 1, 2 dan 3. Ketiga-tiga sudut ini nilainya sama. Okey, setiap satu sudut ni nilainya adalah 160 darjah. Okey, itu sifat dia. Okey, dan bilangan paksi simetri dia, bilangan paksi simetri dia yang ni lah, yang garis putus-putus ni, ini paksi simetri dia. Okey, ini adalah paksi simetri dan bilangan dia adalah 3. Paksi simetri ni bila lipatkan segitiga tu, dia boleh terlipat cantik bertindih dengan menghasilkan bentuk yang sama. Okey, itu yang dimaksudkan dengan paksi simetri. Okey, garisan lipatan tu, itu adalah dia punya paksi simetri. Okey, so bilangan paksi simetrinya di sini adalah 3. Benda ni awak kena tahu, kena ingat, kena hafal. Okey, itu jenis yang pertama. Okey, yang kedua adalah segitiga sama kaki. Macam kaki awak, satu orang mempunyai dua kaki yang saiznya sama. Ini kita cerita manusia yang normal. Okey, panjang kaki awak kiri dan kanan akan sama. Okey, tapi bila awak berdiri, katakanlah ini pinggang awak. Okey, ini tapak kaki awak. Okey, ini dua, kiri kanan ni tapak kaki awak. Bila awak berdiri ni, bukaan kaki awak, bukaannya ni tidak sama panjang, tidak sama saiz dengan panjang kaki awak. Okey, panjang kaki kiri dan kanan sama. So dua sisinya sama, tapi sisi ketiga ni boleh
biasanya akan jadi lebih kecil, ataupun dalam segitiga dia boleh jadi lebih kecil ataupun lebih besar daripada dua sisi yang lain. Okey, yang ini kita panggil dia segitiga sama kaki. Okey, sama kaki. Okey. Bilangan paksi simetri untuk segitiga sama kaki ni adalah 1. Okey, bila yang kaki dia sama ni, macam awak lah, daripada kaki awak sama panjang, daripada pusat tu terus turun ke bawah. Okey, yang itu sahaja yang jadi paksi simetri. Daripada kaki kiri awak nak pergi kepada garisan kaki kanan ni, ni kaki kanan awak kan, nak pergi ke sini, pada kasut awak nak pergi kepada kaki kanan awak ni, benda tu belum tentu membentuk paksi simetri. Okey, so yang ini tak, yang di sini tidak boleh jadi paksi simetri. So paksi simetri dia cuma 1. Okey, ini yang dia katakan tadi, dua daripada sisinya sama panjang. Ini yang cikgu tandakan ni tu. Okey, sama panjang. Okey, bila kaki awak saiznya sama, panjangnya sama, kebiasaannya dia punya sudut di kiri dan kanan ni, saiz kasut awak adalah sama. Okey, kaki awak sama panjang, maka saiz kasut awak pun mesti sama. Awak akan pakai kasut saiz 6 dengan saiz 6. Tak mungkin awak pakai kasut saiz 6 dengan saiz 3. Okey, so sama juga dengan segitiga. Bila namanya segitiga sama kaki, maka saiz sudut di kaki ini adalah sama. Okey, ini dua sudut sama. Yang satu dekat atas ni sahaja yang berbeza. Okey, seterusnya sifat yang segitiga yang ketiga, jenis yang ketiga yang menggunakan sifat sisi, segitiga tidak sama kaki. Yang ni saiz ni, setiap satu panjang sisi ni tidak sama. Yang pertama ni mungkin 3 cm, yang sini mungkin 4, yang atas sini mungkin 5. So saiz setiap sisi ni tidak sama. Itu yang kita panggil dia segitiga tidak sama kaki. Kat sini sebut semua sisinya tidak sama panjang, semua sudut pedalamannya adalah tidak sama. Okey, sudut pedalaman dia tak sama. Okey, sini kecil, sini paling kecil, sini kedua kecil, sini besar. Okey, ikutlah pada bentuk segitiga tu nanti. Dan dia tiada paksi simetri. Okey, setakat ini ada soalan? Tak ada, cikgu. Tak ada. Okey, alhamdulillah. Seterusnya, kita teruskan dengan slide seterusnya. Okey, sifat segitiga yang kedua. Okey, cikgu lupa nak tukarkan di sini. Di sini should be B lah. Okey, berdasarkan sifat sudut. Tadi berdasarkan sifat panjang sisi. Sekarang berdasarkan sifat sudut. Okey, ada 3 jenis. Segitiga bersudut tirus. Okey, semua sudut dalam segitiga ialah sudut tirus. Maksudnya saiz sudut setiap dalam ni walaupun tidak sama, tapi nilainya kurang daripada 90 darjah. Itu yang dimaksudkan dengan sudut tirus. Okey, yang kedua, segitiga bersudut cakar. Okey, ada satu daripada sudut segitiga itu bersudut cakar. Okey, kalau yang pertama tadi semua sekali sudut tirus kurang daripada 90. Yang kedua, sudut cakar ni ada satu yang sudut dia lebih daripada 90. Salah simbol pula. Nilai sudut dia lebih daripada 90 darjah. Okey. Dan mesti kurang daripada 180 darjah. Ini yang biasa. Okey. Sudut dia lebih daripada 90 darjah. Okey. Dan yang ketiga, segitiga bersudut tegak, di mana ada satu sudut yang nilainya 90 darjah. Okey, dan panjang sisi ni dia tak kisah. Setiap satu ni panjang sisinya dia tak tengok, tapi dia tengok pada sudut sahaja. Okey, ada soalan? Tak ada, ibu. Okey, tak ada. Kita teruskan. Okey, ini soalan latihan awak, tengok betul-betul. Okey, apa yang awak perlu jawab nanti.
Okey, nyatakan jenis setiap segitiga yang berikut. Okey, yang A kita boleh tengok dia dari segi sisi, panjang sisi. Sudut apa tu? Nak tengok pada panjang sisi ke nak tengok pada sudut? Dia bagi tahu tak saiz panjang di sini? Dia tak ada bagi tahu, jadi awak boleh tengok sahaja. Awak tengok, nampak kat sini, yang sini dua ni kecil, sudut sini kecil, di sini sudutnya besar. Sudut ni lebih daripada 90 darjah. Kalau 90 darjah tu maksudnya kalau ada garisan macam ni, awak letak 1/4 dekat sini, okay, dia terletak elok. Okey, kena pakai pembaris lah, dia akan terletak elok. Okey, maka baru dia sudut 90 darjah. Kalau lebih, macam dalam kes ni dia lebih daripada 90 darjah, kita terus tahu dia segitiga bersudut cakar. Okey, tengok kat sini tadi. Ni, segitiga bersudut cakar. So sini dah ada jawapan tadi. Awak cari balik nanti macam mana nak tulis ayat dia. Okey, kemudian yang B ni awak tengok dia bagi tahu ini tanda ni semua ni sama. Kalau sama maka dia segitiga. Segitiga apa? Sama sisi. Okey, betul, segitiga sama sisi. Yang ini awak tengok, nak tengok apa ni? Apa yang nampak? Nampak sisi ke nampak sudut? Sisi. Nampak sisi, are you sure? Tengok dulu betul-betul. Sudut sudut. Nampak sudut, sudut apa yang nampak? Sudut apa yang nampak? Sudut 90 darjah. Ni sudut 90 darjah. Ni kan tadi cikgu sebut. Okay, ada sudut petak, satu petak kat tengah ni, dekat bucu ni. Inilah dia sudut 90 darjah. Okey, tadi sudut 90 darjah macam mana? Okey, kita patah balik. Okey, 90 darjah. Okey, 90 darjah. Nama dia sudut tegak. Segitiga bersudut tegak. Okey, so sini awak tuliskan segitiga bersudut tegak. Okey, dan satu lagi ni. Apa nama dia? Siapa nak cuba? Okey, satu lagi ni cikgu bagi awak untuk cuba sendiri. Jawapan dia ada dalam bahagian depan ni. Okey. Dia boleh ada dua jawapan yang sama yang kita terima. Okey. Gunakan panjang sisi boleh, gunakan sudut pun boleh. Kedua-duanya jawapan tu nanti betul. Okey, jadi cikgu nak untuk yang itu awak cari sendiri jawapannya. Okey, kita pergi yang seterusnya. Sudut pedalaman segitiga. Sudut pedalaman segitiga. Okey, kat sini apa yang akan belajar adalah berkenaan dengan hasil tambah sudut pedalaman ialah 180 darjah. Okey, ni awak akan belajar ni. Dan nilai dia, jumlah segitiga tu dalam dia ada 3 sudut. Jumlah di dalam, jika awak tambahkan semua sekali, jumlah dia mesti 180 darjah. Ini dia masukkan hasil tambah sudut-sudut pedalaman ialah 180 darjah. Okey, kemudian yang kedua, hasil tambah sudut pedalaman dan sudut peluaran bersebelahan ialah 180 darjah. Okey, bila awak ada poligon. Okey. Yang ini berada di dalam segitiga, di dalam kawasan yang tertutup. Okey, so ini sudut dalam. Cikgu labelkan sebagai D, dalam. Dan yang di sini, di sebelahnya berada di luar segitiga. So yang ini cikgu labelkan sebagai P, sudut peluaran. Dia berada di luar segitiga, berada di luar poligon. Okey, jadi dua sudut ini jika ditambahkan, jumlahnya juga mesti 180 darjah. Itu yang cuba disampaikan
Dan yang ketiga, sudut peluaran adalah sama dengan hasil tambah dua sudut pedalaman bertentangan. Okey, tadi cikgu cakap, okey, sini sudut peluaran. Okey, P. Dua dalam yang bertentangan dengan dia, inilah. Bertentangan kat sini. Tengok satu kiri, satu kanan. Dua sudut ni, kalau awak tambahkan, okey, dua ni awak tambahkan, jawapan dia sama dengan P. Okey. So dua sudut ni ditambahkan, hasilnya sama dengan P. Okey, ada soalan? Cikgu. Tak ada. Okey. Jangan risau, yang ni nanti cikgu akan terangkan lagi. Ada cikgu. Ada. Okay, kita pergi yang seterusnya. Okey, ini yang tadi cikgu cakap hasil tambah sudut pedalaman ialah 180 darjah. Okey. So kat sini cikgu kata dekat sini segitiga ni ada sudut A, B, C dan D. Okey. Untuk kes ni dia kata sudut pedalaman. Sudut pedalaman maksudnya yang berada dalam segi tiga. Ni semua ni yang berada dalam segitiga ni. Okey, yang ada dalam segitiga ni adalah sudut A, B dan C. Di sinilah A. Kita tambahkan dengan B, tambahkan dengan C. Jumlah dia mesti 180 darjah. Okey, setakat tu ada soalan? Ada cikgu. Okey. Kita teruskan. Okey, kita teruskan pada contoh. Contoh dia suruh awak cari nilai X. Tadi kita tahu ni semua berada di dalam. Oh, sorry, terlebih pula garis. Okey, ni semua berada di dalam. Sampai tak nampak cikgu tandakan. Okey, dekat sini atas ni 100 tambahkan dengan 50. Okey, darjah, jangan lupa simbol darjah. Tambahkan dengan X, jumlah dia sepatutnya 180 darjah. Okey, lepas tu kira je lah. 100 campur 50 dapat 150 darjah. Tambah X sama dengan 180 darjah. Maka X sahaja sama dengan 180 darjah. Yang depan ni pindah ke belakang, jadi tolak 150 darjah. Dan X itu nilainya adalah 30 darjah. Okey, jelas? Jelas. Okey, kalau jelas cuba bantu cikgu untuk soalan yang B. Jelas. Cikgu. Okey, untuk soalan B. Macam mana pula? Apa nak kena tambah apa? Tambah apa dapat berapa? Apa sudut yang ada? Apa sudut yang diberikan di situ? Okey, sudut di dalam ni ada X, ada 65, ada 65. Tak kisahlah kalau tengok bentuk ni, bentuk segitiga sama kaki. Tapi konsep dia tetap sama. Okey. Jadi 65 tambahkan semua yang di dalam tu, jumlah dia mesti 180 darjah. 65 tambah 65 dapat 130 darjah. Tambah dengan X sama dengan 180. Jadi X sahaja sama dengan 180 darjah tolak 130 darjah. So jawapan awak adalah 50 darjah. Okey. Okey, ada soalan? Untuk hasil tambah sudut pendalaman? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada kita teruskan. Okey. Ini yang kedua. Hasil tambah sudut pendalaman dan sudut keluaran. Okey, ini dua. Hasil tambah sudut pendalaman dan sudut keluaran bersebelahan ialah 180 darjah. Ini tadi yang cikgu cakap. Okey, satu di dalam, satu di luar. Okey, D tu di luar. Dua ni kita tambahkan dapat 180 darjah. So,
Kalau dalam contoh di sebelah ni dia suruh kirakan nilai X, okey, maka X tambah 67 darjah sama dengan 180 darjah. Okey, so sini awak akan dapat X sama dengan 180 darjah tolak 67 darjah. 8 tolak 6, 2. So tinggal 1, 1, 3 darjah. Okey, benda ni sebenarnya konsep dia sama dengan konsep sudut pada garis lurus. Keseluruhan ni satu garis lurus, jumlah besar dia semua sekali sini 180 darjah. Okey. Okey. Dan seterusnya, sudut peluaran adalah sama dengan hasil tambah dua sudut pedalaman yang bertentangan. Okey. Sini D, sudut peluaran. Sini A, sini B. A dan B yang jauh daripada D ni, bila ditambahkan jumlah dia akan jadi D. Okey, kita tengok dekat sini. Okey, jadi kita cari X. X sama dengan dua sudut ni kita tambahkan 76 tambah 64. So tambahkan dapat 140 darjah. Okey, ini kalau nak buktikan, awak boleh kira nilai dekat sini berapa. Nanti awak boleh dapat nilai dekat sini. Okey, so sekarang X adalah 140 darjah. Okey, ada soalan? Cikgu. Tak ada. Okey, okey, so sampai di sini saja slide cikgu. Okey, jadi untuk hari ini latihan awak adalah 9.2A. Ada cikgu. Okay, 9.2A. Cikgu saya buat lagi. Latih diri 9.2A. Kemudian latih diri 9.2B. Okey, dan cikgu minta untuk awak buat sendiri penyelesaian masalah. Okey, menggunakan pengetahuan awak yang ada dalam 9.2A dan 9.2B untuk latih diri 9.2C. Okey. Jadi itu sahaja untuk latihan untuk kelas